Siapa ada satu ketika 1 sen pun tak ada dalam poket cikgu. Tak ada tu. Tapi cikgu tak bagi tahu orang. 1 sen pun tak ada. Tapi cikgu mikir macam mana munggu kerja orang panggil ni bukannya hari-hari. Tapi yang paling sedihnya, time PT tak ada. Kosong. Ada masa tak ada duit. Kalau tak ada duit tu, kita baru tahu berapa tinggi besarnya nilai duit tu. Bila ku menangis, kau menangis denganku. Senada lagu sendu dan pilu. Bila ku menangis, kau menangis pilu. Bicara dalam sepi. Bicara dalam sepi. Apabila cikgu buat rumah ni macam-macam lah. Hak orang tak sukanya, hak suka tu tak apalah. Nah, hak tak suka ni macam-macam cerita lah. Dia kata ambil duit syarikat lah. Orang ni tengok macam-macam dah. Oh macam ni buat rumah, sedangkan dia tak tahu duit kita ni mana, sedangkan kereta sendiri pun kita dah jual. Macam-macam je gaya keboh lah. Mana dia tak suka. Kata hari tu buah tu notis lah. Notis beti. Pada masa tu terkejut, tak sangka, tapi kita cuba menyabarkan dia dengan memberi kata-kata semangat, sebab mungkin rezeki kita hanya di situ dan insya-Allah ada rezeki lain. Dan lepas cikgu berhenti tu, kena berhenti kerja tu, cikgu balik, ialah nengu tu biasalah. Lah menengu tu untuk kena nasi nuak macam mana. Dah kita biasa tiap-tiap boleh ada. Dapat ada. Sedangkan siapa ni habislah. Tak ada pendapatan. Tapi nanti berarti cikgu kata fikir apa benda ni nanti, sedangkan cikgu malah nak itulah. Lepas tu cikgu kata okeylah ginilah. Cikgu pun tak puas juga. Pasal apa? Cikgu kena berhenti. Lepas tu cikgu pun kata okey, benda ni saya akan bawa ke Jabak Buruh lah. Cikgu pun pergi lah. Report kat Jabak Buruh. Tak, kita nak fight juga. Pasal apa ni? Kita betul-betul naik, sekali naik dengan dia, tiba-tiba zup. Tak. Dia apabila naik mahkamah, dia siapa bersalah, dia akan bayar pampasal lah. Pampasal kita kerja tu macam mana, dia akan buat detail, secara detail lah. Lepas tu buah balik tu, kali dia pun mari mikir-mikir, panggil kali kedua tu, pergi jumpa pegawai tu, buah pun kata macam ni lah, kita selesai luar mahkamah lah. Lepas tu buah pun dah faham lah, dah tahu lah sebuah sikit. Dia cakap dengan Cik Di pagi tu, okey macam ni lah kita selesai luar mahkamah lah, dia kata. Lepas tu buah offer balik, Cik Di masuk kerja. Maknanya Cik Di tolak lah, mana biarlah dah. Itu dah kata, dah betul-betul dah. Lepas tu dia bagi sarah hati Cik Di pun. Alah okey lah, terima lah.
Yalah masa lepas berhenti kerja tu, mana duit sependek habis. Habis tu untuk rumah. Duit sependek tu semua dalam bank kosong. Pasalnya habis untuk buat rumah. Sedangkan rumah tu belum siap. Belum siap sepenuhnya lah laginya. Maknanya duit sependek habis. Berhenti kerja. Berhenti kerja tu untuk sebulan tu kita boleh boleh mana boleh itu lagi, boleh kontrol lagi dalam masa sebulan tu. Lepas pada tu kan macam-macam lah cik dia buat. Macam nane dulu sikit-sikit, lepas tu kerja pun cari juga. Mana kerja pun macam-macam. Tapi Cik Jah rasa itu bukan melemahkan semangat lah. Sebab bagi kita, bagi Cik Jah, kehidupan ni perlu diteruskan. Bukan untuk kita hidup dalam keadaan sedih, merintih, merana. Tak. Sebab hidup ini perlu kita kuat. Bicara dalam semi. Cik Di fikir mula-mula Cik Di balik. Cik Di okey kata kita cari mula-mula, kita cari pendapatan, kita nanai lah. Tanah lada, timun batang untuk cari dulu. Untuk cari benda lain kita buat dulu benda ni. Sikit-sikit. Isteri Cik Di pun masa tu dia ada kepandaian sikit lah jahit. Ya. Lepas tu dia kata okey ginilah. Dia pun nak tolong juga. Tak apalah dia jahit lah. Sikit-sikit. Kapung lah, jahit rumah lah. Maknanya dia pun jahit lah sikit-sikit. Boleh lah maknanya tambah pendapatan untuk bayar api itu apa boleh lah. Teruskan kerja Cik Jah dengan mengambil upah menjahit ni daripada sedikit demi sedikit Cik Jah masuk kursus-kursus yang diajukan macam oleh MARA, Pusat Giat MARA dan menambahkan lagi ilmu dengan belajar dengan orang-orang yang lebih lama dalam bidang jahitan ni sehingga Cik Jah sekarang dapat jahit baju pengantin. Maknanya dapat memenuhi kehendak pelanggan lah.
macam rumah Cik Ja ni biasanya customer Cik Ja terdiri daripada golongan yang bekerja, cikgu, pensyarah, doktor. Jadi customer tu selalu ada. Memang maintain lah tiap-tiap bulan. Cuma kalau hari macam kenduri, macam hari raya, melebihi daripada hari-hari biasa lah. Nak buat kain. Itu baju. Baju pendek. Kenapa sangat? Macam ni Cik Ja lama dah mengamalkan satu sistem itu. Kalau 50 ke atas, maknanya warga emas, Cik Ja akan kurangkan sedikit harga. Untuk kita tarik orang-orang tua ke, lagipun kita nak bagi sumbangan dari bentuk duit, kita tak mampu ke. Jadi kita kurangkan daripada upah ambil baju tu. Itulah yang Cik Ja fikir. Di sebalik musibah, di sebalik benda tu berlaku, Abang Cik Ja dapat meneruskan bakat dia dalam bidang yang lain pula. Apa Cik Di boleh buat kerja, orang suruh, semua Cik Di buat. Lepas tu macam-macam lah buat. Kadang-kadang orang suruh minta pergi mengacung rupuk. Cik Di pergi, okey. Pergi racung rupuk. Dulu lagi. Sampai sekarang lah Cik Di buat. Mana buat mengacung rupuk. Orang kata pergi bersih kawasan. Kawasan rumah ada semut ke apa, okey. Cik Di sanggup. Orang panggil mesin rupuk, Cik Di pergi mesin rupuk. Kali kata buat rumah pun bukannya pandai sangat masa tu. Tapi boleh lah. Tapi bolehnya untuk pergi tolong. Orang panggil kuli lah. Jadi kuli. Mana pergi untuk gaul seming, akak jokong apa semua. Ikut orang suruh lah. Maknanya buat macam-macam. Jadi kuli. Dia seorang yang baik, bertanggungjawab. Seorang yang bila diberi tanggungjawab tu akan menyempurnakan dengan 200%. Bukan 100%, tapi 200% cuba untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Biasanya macam itulah dia. Dia ringan tulang. Janji, Cik Di fikir dapat duit. Tu ya, duitnya kita fikir bukan untuk kita. Mana kita fikir anak-anak. Abah ni, dia nak kata backing tu tak backing. Tapi dia seorang yang penyayang. Apa benda saya nak, saya minta, insya-Allah dia akan try bagi tu. Saya setahu Abah tak pernah marah tu biasa lah, ngepek sikit-sikit.
Pernah. Saya tengok abah Umi selalu duduk mikir. Tengok dia duduk nenung. Mikir. Jadi saya pun rasa sedih lah juga saat-saat tu. Dia nak cari rezeki untuk keluarga, nak cari duit sikit-sikit. Sebagai manusia, kita tidak lepas daripada dugaan, cabaran ke. Jadi kita seharusnya rasa benda tu bukan membebankan lah. Kita seharusnya maju, pandang ke hadapan. Kalau kita pandai berjimat, kalau kita pandai merancang, kita juga boleh hidup seperti orang lain. Tapi hok nak cari sapingnya ni. Tamu-tamu isteri pula nak tolong cari hok lebih apa ni jahit lah. Duit sapingnya Cik Di pun cari apa semua kerja lah, tak kira. Orang panggil, kita pergi cari, minta kerja. Orang bagi, okey buat. Kadang-kadang pergi rumah orang, dah biasanya orang tengok. Biasa adik-beradik pun dah tengok nampak. Lah dia tahu orang susah ni, orang tak ada duit, orang ada duit ni. Orang boleh nampak keadaan dia. Enggak tambah-tambah anak sekolah. Ada siapa satu masa tu, yuran sekolah pun lewat bayar. Lewat bayarnya, kisnya tak ada duit kan. Bayar kadang-kadang bayar separuh. Bagi dulu separuh. Lepas tu kita cari. Siapa ada satu ketika 1 sen pun tak ada dalam poket Cik Di. Tak ada duit. Tapi Cik Di tak bagi tahu orang. Biasa saya macam tu, biasa kita kecil lagi Jadi kita pun buat tengok orang lain bayar penuh, kita bayar separuh dulu, kita rasa ada rasa malu. Tapi sebab kita tak faham lagi masa tu masalah hidup. Lepas tu dia makin besar, kita faham. Lepas tu kita faham dan kita cuba membantu. Lepas tu anak Cik Di pun ya faham. Anak Cik Di pun ya faham, sedangkan anak Cik Di sendiri pun nego. Walaupun dia duduk mengaji, duduk sekolah kat UiTM tu, dia masih nego. Nak cari pendapatan lebih, dia akan jual. Dia ambil barang sini, dia akan pergi jual. Maknanya untuk dapat lebih. Pasal dia tahu nak minta kita banyak-banyak. Ya, kita pun kerja macam ni ya. Mana pendapatan tak menentu lah. Kat lah ni pun saya buat macam bisnes lah, bisnes kecil-kecil. Saya jual kerupuk segera kat Sasai. Saya ambil dari pembekas sini, dari kilang. Lepas tu saya bawa pergi dia tu, saya jual harga murah sikit. Dapat murah sikit. Lepas tu ramai-ramai dapat support dengan Saing. Saing pun ramai beli, alhamdulillah. Dapatlah tambah duit sikit-sikit. Saya jual kerupuk start sen lepas ni. Sen 1 lagi. Ujung-ujung sen tu saya tengok duit susah nak boleh, saya pun cubalah buat perniagaan. Kerja hak buat rumah pun bukannya dulu lah. Teka ada kerja tu adalah pagi dulu buat rumah. Kali ni upah berapa sen ya, berapa ya gajinya. Ya upah muka kita tak ada kepandaian teka tu kan. Tambah campur dengan Cik Ja pula jahit ada sikit. Tapi hak paling sedihnya naik PT tak ada. Kosong. Ada masa tak ada duit. Kalau tak ada duit tu, kita baru tahu berapa tinggi besarnya nilai duit tu. Dia mula-mula bawa taksi dulu Cik Di tak ada modal. Pasalnya asal mula-mula kereta sewa ni arwah ayah Cik Di bagi. Teka tu dia sakit. Dia tak boleh berjalan apa. Sebetulnya Cik Di pun tak ada kerja. Lepas tu dia tengok anak dia ni, yalah susah lah. Lepas tu dia lalas sekali dia kata ambil lah taksi walaupun taksi buruk dia kata. Tapi, macam tu lah bawa kereta ni sekarang ni tak sepa dulu. Sekarang kali kita betul-betul nak kerja bawa kereta sewa, susah. Kalau kita betul-betul
Sehari-sehari kita nak bawa kereta sewa, memang susah. Kalau pepatah kata kaih pagi makan pagi, kaih petang makan petang tak. Kalau bawa kereta sewa ni, kaih pagi nak makan pagi pun susah. Kalau kaih petang nak makan petang pun susah. Kalau bawa kereta sewa sekarang ni. Pasalnya, nombor satu, orang bukan tak ramai. Tapi kenderaan, semua orang pakai kenderaan. Tak? Lepas tu bah. Semua jalan bah masuk sekarang ni. Dulu tak ada. Sekarang semua bah masuk. Lepas tu semua orang pakai kereta. Susah. Kadang-kadang kita bawa kereta. Tak? Kalau betul-betul kita bawa kereta nak dapat RM30 sehari pun susah. Tapi tu ya Cik Di pun kereta sewa sekarang pun bukan tak bawa. Tapi Cik Di akan cuma biasanya tunggu panggilan lah. Apabila orang biasa telefon, Cik Di akan pergi atas lah. Cuma kalau nak bawa khusus untuk dia tobik keluar pagi, pergi cari apa ni penumpang, tak, nak rang siapa Kota Baru, memang susah. Kadang-kadang kalau kita start sini, nak siapa Kota Baru, tak, RM5 pun ada dapat. Sedangkan kos kita situ berapa dah habis. Kalau kita ada anak sekolah. Walaupun ada seorang anak sekolah misalnya tak. Kalau kerja dia tetap bawa kereta sewa, kalau tak ada kerja lain, tak boleh. Nak pelihara anak pun tak dapat dengan kereta sewa. Tu. Saya tengok abah kerja, dia kerja. Alah, dia kerja. Kalau nak ikut saya, benar dia kerja bawa taksi. Tapi kerana bawa telur ni, taksi pun orang pun tak nak ramai naik. Jadi dia terpaksa cari kerja alternatif lain lah. Walaupun masa tu Cik Jah sedih, tapi demi suami, anak-anak, kita terpaksa jugalah macam kuatkan dan tabahkan hati sebab wanita ni lebih tabah sebenarnya. Cik Jah macam kuatkan lagi, bagi tahu kawan-kawan, marilah jahit rumah saya. Maknanya untuk kita tolong suami ke. Bukan saja untuk diri sendiri, kita mencari rezeki itu. Di samping tu juga kita boleh tolong adik-adik kita, bantu mak ayah kita. Jadi kesedihan tu walaupun orang kata memang sedih, tapi kita simpan je dalam hati. Di depan kaum, keluarga, sahabat, kita ceriakan diri supaya orang tak tahu masalah kita. Masalah bagus. Sebab yang Umi bantu abah sampai cari rezeki lebih sikit, nak buat cari keperluan harian, bagi keperluan harian. Saya bangga dengan Umi, dengan abah. Cik Jah cuma harapkan kesabaran itu berbalas. Sebabnya kalau kita merintih pun tak guna ke. Kita harus bangkit sebenarnya. Bangkit untuk membina diri kita, membina kehidupan kita. Bukan mengharapkan belas ihsan orang. Ataupun orang tak pernah nak tanya kita susah ke tak. Cuma diri kita yang dapat membantu kita sebenarnya. Jadi bagi Cik Di ni, jangan mulalah. Cik Di tak pernah mula. Walaupun susah senang pun, tapi orang tak tahu. Tak. Cuma kita yang tahu kan. Orang tengok kita suka. Cik Di ni tak nampak susah. Walaupun susah Cik Di buat relax tenang macam tu biasa ya. Walaupun kita susah, kau letih apa Cik Di biasa macam ni kan. Pasal Tuhan kata dah dia akan beri masalah kepada seseorang tu, dia tahu orang tu boleh menghadapinya. Dia boleh handle. Lepas tu dia suruh berusaha. Usahalah, carilah dia kata. Masa bendanya banyak, macam-macam boleh buat. Kita carilah. Tuhan tak akan lurung jatuh dung emas. Stoko dung dia tak bagi macam tu. Emas ada dia kata tapi cari. Sini sikit, sini sikit, sini sikit. Kita cari kan benda tu. Dia akan bagi. Cuma tak apa kita minta pula dengar dia. Lama-lama dia akan bagi. Walau tak banyak sikit pun dia akan bagi. Bukannya dia akan bagi banyak. Tak? Pasal dia tahu dah setara kita ni macam mana. Dia kata kalau aku bagi lebih, kamu nak kata bagi lebih, dia takut kita ni jadi macam lain. Mana apabila kita ada lebih hasil lebih,
Tengoklah orang-orang keliling hak siapa perlu. Kita bagi sedekah orang dia akan bagi kot lain lah. Bukan sebetulnya RM1. Tapi macam-macam dia biar anak kita berjaya ke. Kita macam-macam lah. Kita kena syukur lah. Kepada Abah Umi, Bobo nak minta maaf banyak sebab selama ni Bobo banyak buat silap, salah. Kadang-kadang Bobo buat salah pun Bobo buat Umi marah, Abah marah. Kadang-kadang Bobo lupa nak minta maaf. InsyaAllah satu hari nanti Bobo nak jadi orang yang berjaya, boleh hidup. Dan Bobo akan membantu Abang Umi. Siapa Abang Umi sini tak payah hijau. Bertentangan mata, berbicara kita di dalam sepi penuh mengerti. Senyumanku tawar, gurauanku hambar, keyakinanku turut tercabar. Beginilah kita melewati masa dengan kesalahan, dengan doa tak sudah. Bila ku menangis, kau menangis denganku, senada lagu sendunan pilu. Bila ku menangis semu, karena hanya kau dan hanya aku yang tahu. Serba kekurangan, ketinggalan kita di perlombaan hidup yang kasar. Dan dalam hampaku, genggamanmu erat terus memberi